Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi bicara kita untuk kita faham bagaimana sebahagian para ulama membicarakan dan memahami ayat-ayat yang berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat yang menimbulkan kesamaran, sifat-sifat yang menimbulkan kekeliruan, sifat-sifat yang disebut sebagai mutasyabihat, kesamaran. Ya, kerana ada ayat dalam Quran, ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ayat yang jelas, ayat yang kita boleh beramal, dan ada ayat mutasyabihat yang kesamaran. Hunna ummul kitab, fihi ayatum muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas makna dia, muhkamat. Misalnya aqimus solat, dirikan solat, tunaikan zakat, ya, itu jelas muhkamat. Jadi ayat muhkamat tu ummul kitab, ibu kitab, itu tumpuan kita, ya, tumpuan kita. Tapi Allah juga menyatakan wa ukharu mutasyabihat. Ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran. Jadi yang kesamaran inilah antaranya beberapa ayat yang membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat tu sifat yang selalu berulang dalam Quran, misalnya sifat sami', mendengar, sifat basir, melihat, ya, sifat alim, mengetahui, sifat qadir, berkuasa, yang tu tak ada kesamaran, memang jelas, yang jelas makna dia. Tapi ada beberapa ayat yang adalah sekali dua kali sebut dalam Quran, tapi boleh menimbulkan kesamaran dalam masyarakat. Maka sinilah tumpuan sebahagian ulama untuk menjelaskan maksud ayat ni. Jadi kita dah lihat perbincangan para ulama. Kalau yang ada buku, pada halaman 20, konsep tafwid, serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serahkan makna kepada Allah, ya. Kita dah lihat konsep takwil. Konsep takwil dia bagi makna yang sesuai supaya mudah faham, takwil, ya. Ini yang kata Syekh Ibrahim Baijuri pada halaman 21 tu. Kata Syekh Ibrahim Baijuri, "Fas-salafu yaquluna lillahi wajhun wa yadun wa asabi'u la na'lamuha." Maka ulama-ulama salaf berkata bahawa bagi Allah wajhun. Wajhun kita terjemah wajahlah. Wayadun, bagi Allah tu yad. Yad tu kalau nak terjemah maknanya tangan. Tapi setengah ulama dia tak suka terjemah. Kata yadun sudah, pasal itu yang disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau kata yadun saja kita tak faham. Jadi kita terjemah supaya kita faham. Yadun tu maknanya tangan. Wa asabi'.
Bagi Allah tu asabi'. Asabi' ni kalau kita terjemah jari. Jari. Tapi apa makna wajah? Apa makna yadun? Apa makna asabi'? Maka ulama salaf kata la na'lamuha, kami tak tahu makna sebenar. Hakikat sebenar kami tak tahu, makna sebenar kami tak tahu, macam mana kami tak tahu. Serah kepada Allah. Itu tafwid. Tafwid, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala khalaf, ulama-ulama kemudian wal khalaf, ulama khalaf kata al muradu minal wajhi az-zat. Maksud daripada wajah iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhan kamu. Wajah saja akan kekal, tangan Tuhan kekal tak? Kan? Kalau faham secara zahirnya wajah sajalah. Tak, wajah tu makna zat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yadi, dan maksud daripada yad, tangan tu, tangan Allah tu maksud apa? Qudrat, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah kan, kita guna peribahasa kita. Jadi itu takwil. Nyiru tapak kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Kena takwil. Kena takwil. Kalau salaf dia tak takwil. Dia faham dia tak tahu, dia serah makna pada Allah, dia tak tahulah. Kalau khalaf dia takwil. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan, maksudnya setujulah. Setujulah, kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan, maknanya setuju. Jauh beza tu. Dia cerita bab tapak tangan, bab nyiru, tiba-tiba makna dia setuju. Itu takwil. Takwil tu pasal bahasa Melayu macam tu. Pasal itu cara penggunaan ayat tu dalam orang Melayu. Jadi begitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni yadun ni, tangan ni apa dia? Tangan ni orang Arab maksudkan kuasa. Jadi dia ada uslub, gaya bahasa Arab. Jadi mudah faham sikit. Cara takwil tu nak bagi faham sesuai dengan ketuhanan. Tapi ada satu lagi pandangan. Satu lagi pandangan pada halaman 22. Kita sambung halaman 22. Namun begitu ada pandangan ulama yang tidak cenderung kepada takwil. Ingat situ kita sambung situ kot. Kata Imam Abu Hanifah, walillahi yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah fil Quran. Bagi Allah Taala ni yadun, wajhun dan nafs. Allah Taala sebut nafs, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nafsah. Allah Taala sebut perkataan tu. Maka Imam Abu Hanifah kata bagi Allah Taala wajhun, yadun, nafs sebagaimana yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran. Beriman ya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Fama dzakarahu Allah Taala fil Quran, apa-apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, min dzikril wajhi, daripada menyebut pasal wajah, wal yad, tangan, wan nafs, jiwa, fa huwa lahu sifatun bila kaif, maka semua itu adalah sifat bagi Allah Taala. Yadun tu sifat Allah, wajhun tu sifat Allah, nafs tu sifat Allah. Dia tak serah pada Allah, dia tak tafwid. Dia kata itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ada tiga yang boleh kita pegang. Tiga yang boleh kita pegang, iaitu yang cara Imam Abu Hanifah ni dia panggil imrar. Imrar maknanya kita sebut ya, kita lalukan, kita perlalukan apa yang Allah Ta'ala sebut, kita sebut sebagaimana tu. Imrar, lalukan je. Kita tak cara dalam-dalam dah. Allah Ta'ala kata wajhun, wajhun lah. Tak usah duk fikir parah. Beriman je. Dia panggil imrar. Ini manhaj ahli sunnah. Sebab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah Hanafi, imrar nama dia. Mari yang kedua, dia tafwid.
Dia serahkan makna kepada Allah. Serah makna kepada Allah. Bagi Allah wajah, kami tak tahu, serah pada Allah. Bagi Allah Ta'ala yadun, tangan, kami tak tahu makna sebenar, kami serah kepada Allah. Tafwid. Ya, tafwid. Jadi lebih kurang samalah, lebih kurang. Tapi yang ni konsep dia imrar, yang ni konsep dia tafwid. Dan mari yang ketiga, ulama-ulama kemudian sikit, yang ni kalau kita pakai yang ni, ada orang tak setuju. Kalau pakai yang ni, ada orang tak setuju. Maka ulama-ulama ni dia takwil. Dia tafsirkan makna yang sesuai, supaya orang boleh terima. Supaya orang boleh terima. Misalnya ada orang tak percaya. Ada orang akan tengok kartun lah Allah Ta'ala ni. Ya, kita qiyamul lail tadi, qiyam. Dalam hadis kata, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Tadi semayang tahajud pukul 4 pagi. Itu 1/3 malam. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, tiap-tiap malam Allah Ta'ala turun. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala turun. Lalu Allah Ta'ala firman, siapa minta ampun, aku ampunkan. Siapa minta hajat, aku akan bagi. Siapa ada permintaan, minta 1/3 malam, Allah kabulkan. Jadi minta ampun tak ada masalah, minta hajat tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Maka imrar kata, konsep imrar, beriman je lah. Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah Ta'ala turun je lah. Tak usah duk fikir dalam-dalam. Allah Ta'ala turun je lah. Jadi dia mudah. Yang kedua, tafwid. Serah makna kepada Allah. Yalah Allah Ta'ala turunlah, tapi apa makna? Wallahu alam. Serah kepada Allah. Tafwid. Makna kepada Allah. Tapi tuan, kalau kita bercara dengan orang yang berfikiran kritis, kita bercara dengan anak cucu kita, cuba sembang dengan cucu-cucu kita, dia boleh terima tak konsep ni? Anak muda sekarang dia boleh terima tak? Dia kata kartun. Tuhan ni macam kartun, tiap-tiap malam nak kena turun. Tak, ini pemikiran orang sekarang, global. Jadi macam mana kita nak bagi makna yang puas hati dia? Macam mana kita nak bagi makna? Kita boleh kata beriman sudahlah. Betul. Kan? Tapi kalau dia tak faham, susahlah. Ni semayang ni kenapa jarak-jarak ni? Takkan Covid. Sekejap saya duduk luar lagi sembang rapat. Makan kedai 10 orang, 20 orang boleh rapat-rapat. Semayang je. Kan? Semayang kena jarak. Kita tengok orang besar semayang jauh-jauh. Tapi bila sembang dekat-dekat. Apa ni? Takkan Covid masa semayang kan? Kan? Sepatutnya SOP tu masa semayang dengan tak semayang pun sama aja. Tapi bila dia tak faham, dia kata lawak. SOP tu lawak. Jadi sekarang ni apa makna turun? Kalau kata imran, beriman je lah. Orang sekarang tak boleh terima. Susah. Kalau kata tafwid, serah makna kepada Allah, tak tahu makna sebenar, dia susah nak terima. Maka sinilah datangnya peranan takwil. Peranan takwil nak bagi makna apa yang sesuai. Maka ulama takwil menyatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam, maknanya Allah menurunkan rahmat yang banyak. Allah bagi rahmat 1/3 malam, yang tu yang paling banyak masa dia. Sekarang ni pun ada lagi rahmat, tapi yang paling banyak 1/3 malam. Jadi faham tak? Tuhan jadi kartun tak? Kalau kata Tuhan menurunkan rahmat, kita buh makna tu Tuhan jadi lawak tak? Sesuai tak? Sesuai dengan makna ketuhanan. Jadi kita boleh pilih mana-mana ni. Kalau kita rasa tak ada masalah, kita pakai yang ni tak apa. Tapi kalau ada masalah,
ini satu lagi pilihan yang ada dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nak bagi makna yang sesuai. Ya, lebih-lebih lagi orang muda. Bukan kata orang muda aja, orang tua-tua pun kadang dia cuba kaji dalam sangat, dia pun akan rasa pelik. Dia akan rasa pelik bila Tuhan kena turun tiap-tiap malam. Kalau Tuhan tak turun, Tuhan tak dengar ke doa. Pasal dalam hadis kata Tuhan turun tiap-tiap malam, lalu Tuhan kata siapa minta ampun aku ampunkan. Jadi kata kalau Tuhan tak turun, Tuhan tak boleh ampun. Ada. Itu kita nak faham. Ya. Jadi kita ada 3 kaedah. 3 kaedah mana-mana pun kita boleh pakai: imrar, tafwid dan takwil. Jadi Imam Abu Hanifah dia tolak takwil. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu, dan tidak dikatakan tangan dia tu kudrat, kuasa, au ni'matahu, atau tangan Tuhan tu nikmat Allah, lianna fihi ibtal as-sifati, kerana kalau kata tangan Tuhan tu kudrat, kuasa, itu membatalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah dia tak apa setuju dengan konsep takwil. Tak apalah. Itu satu pandangan, tapi kita ambil pandangan yang banyak. Kita nak selesai masalah kita. Masalah zaman kita ni macam mana nak selesai masalah orang yang tak boleh terima imrar dengan tafwid. Ya. Jadi kalau tanya sekarang budak kata, sekarang betulkah Nabi Muhammad tu Nabi akhir zaman? Betulkah? Kita alhamdulillah ada beriman dah Muhammad Nabi yang terakhir. Tapi kalau sembang dengan orang yang kritis, yang muda-muda, dia kata boleh jadi Nabi Muhammad tak mau orang lain dakwa macam-macam, maka Nabi Muhammad saja kata dia akhir zaman. Cuba tanya anak-anak kita, cucu kita. Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita jawab? Kita kena cari jalan. Kita tak nak jaya. Kita tak boleh tekan dia, beriman sudahlah. Masa tu mungkinlah okeylah dia tak ginilah. Tapi dalam hati dia mungkin dia memberontak. Betulkah Muhammad Nabi akhir zaman? Betulkah Quran ni wahyu Allah Taala? Betulkah Quran wahyu Allah Taala? Jadi kita nak kena cari jalan macam mana nak meyakinkan Quran wahyu Allah Taala. Kita kena carilah sama ada cara lama ke, cara moden ke, apa cara sekalipun, supaya selesai masalah dia, iman dia tetap benar Quran wahyu Allah Taala. Ya, itu penting. Kita cari kaedah-kaedah. Baik, kata Imam Ibn Qudamah, nukil daripada Imam Ahmad, nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala ma'na. Kita beriman dengan ayat-ayat ni, kita benarkan dia tanpa kaifiat, tanpa bagaimana bentuk dia, bagaimana sifat tu, wallahu alam, wala ma'na, dan kita pun tak tahu makna sebenar. Wala naruddu syai'an minha, kita tidak tolak. Jadi hadis tu kata Tuhan turun, kita beriman ni hadis Rasulullah. Kita tidak tolak. Wa na'lamu annama jaa'a bihi rasulu haqqun, dan kita tahu bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Baik, kata Syekh Abdullah Rari, wa ta'wilul ijmali wa an yuqal ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa bila kaif wa jaa'a rabbuka bila kaif. Dan takwil ijmal. Takwil ijmal ni maknanya ni lah tafwid. Takwil secara ringkas. Ijmal maknanya ringkas. Dia kata Allah istawa atas arasy, istawa je lah. Itu memang kita kena sebut. Kita tak boleh kata Allah tidak istawa, tak boleh. Kita kena kata Allah istawa atas arasy. Pasal itu yang disebut dalam Al-Quran. Cuma apa makna istawa? Kalau tafwid, wallahu alam, serah pada Allah. Ya, Allah istawa ya cukup. Wajaa rabbuka, Tuhan kamu datang. Tuhan kamu datang, apa makna Tuhan datang?
Dalam hadis kata, kalau hamba aku datang kepadaku berjalan. Hamba Allah datang kepada Allah berjalan. Allah kata, ataituhu harwalatan. Aku datang kepada aku dalam keadaan berlari-lari. Macam mana nak hurai tu? Tuhan berlari-lari macam mana? Hamba aku datang kepada aku berjalan, aku berlari-lari kepada hamba aku. Apa maksud dia? Tuhan kena lari ke? Sesuai tak Tuhan berlari? Tu. Itu nak tafsir tu. Nak tafsir. Kalau tafsir ijmal, yalah kita terjemah Tuhan berlari lah. Apa makna? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah. Itu sifat Allah, serah ya. Tapi dia jadi lawak tak? Tuhan kena berlari-lari. Jadi lawak tak? Bagi setengah orang, dia akan jadi lawak. Takkan Tuhan macam kartun kot. Jadi dia tak boleh terima. Jadi itu tafwid. Dia kata bila kaif min ghairi an yakuna istiwa'u 'ala al-'arsy hay'atan ma'hudatan fil khalqi kal julus wal istiqra' wal muhadha' lil 'arsy, iaitu keadaan Allah Taala istiwa di atas arasy tu bukanlah macam yang kita faham seperti makhluk, seperti duduk, menetap, berbetulan dengan arasy, bukan macam tu. Tapi Allah istawa aja. Tapi bukan makna Allah duduk situ. Bukan makna Allah duduk. Istawa saja. Wa amma at-ta'wil at-tafsil, adapun takwil tafsil, takwil, maka dikatakan istawa tu ai qahara, Tuhan berkuasa ataupun Tuhan tinggi di atas arasy dengan ketinggian yang layak bagi Allah, iaitu ketinggian qadar dan darjat Allah Subhanahu wa taala, Itu takwil ijmal dan juga takwil tafsil. Baik, kita tutup perbincangan ini secara mudah. Nas Al-Quran dan riwayat hadis sebegini tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar. Para ulama sudah menjelaskan kaedahnya. Tiga itulah imrar, tafwid, takwil. Apa yang lebih penting ialah tugas kita. Contohnya riwayat hadis tentang turunnya Tuhan pada 1/3 malam. Tuhan turun 1/3 malam. Apa kerja kita? Kerja kita nak tengok Tuhan turun ke? Bukan. Kerja kita di hujung hadis tu, siapa minta ampun, Allah ampunkan. Jadi kerja kita bangun semayang tahajud. Tu kerja kita. Siapa minta doa, Allah kabulkan. Jadi kerja kita bangun berdoa pada 1/3 malam. Di hujung hadis tu yang Nabi nak tekankan. Di hujung hadis tu peranan kita. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membincangkan isu-isu sebegini. Adalah kerugian apabila umat Islam membincangkan isu sebegini sehingga sanggup mengkafirkan Muslim yang berbeza fikiran dalam memahami ayat-ayat begini. Ada orang dikafirkan. Ulama-ulama yang takwil dituduh kafir kerana tidak beriman dengan ayat Quran. Ada tuduhan macam tu. Ada tuduhan ulama ni kafir, sesat. Pasal bagi makna macam Tuhan ni makhluk pula. Dia ada tuduhan ni. Tuduhan di kalangan umat Islam. Tuduhan di kalangan umat Islam. Jadi kita tak perlu kepada pemikiran yang sebegitu. Kerana ini perbezaan ijtihad di kalangan para ulama. Semua para ulama beriman ayat Quran, ini hadis Nabi. Tapi ulama berijtihad apakah makna yang sesuai dengan ayat Quran dan hadis ni. Jadi realitinya berlaku kafir mengkafir. Realitinya berlaku kafir mengkafir. Jadi kalau berlaku kafir mengkafir, tu imam tu takwil. Tu imam kita takwil. Allah Ta'ala turun tu makna turunkan rahmat. Ada orang kata tu imam kafir. Bila tu imam kafir, dia nak semayang tahajud dengan tu imam tak boleh lah. Pasal apa? Pasal tu imam tak ikut hadis. Hadis Nabi kata Tuhan turun. Tiba-tiba tu imam kata Tuhan menurunkan rahmat.
Jadi seolah-olah tak beriman dengan hadis Nabi, bila tak beriman jadi kafir. Ini berlaku pemikiran dalam masyarakat Islam. Ya. Jadi sebolehnya kita elakkan. Kita cuma setuju tak setuju je peringkat kita. Jadi sabda Nabi SAW, zaruni ma taraktukum, biarkan daku dalam perkara yang aku tinggalkan kamu. Yang Nabi tak bagi perhatian sangat, tak usah bicara sangat dah. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim, sesungguhnya rosak umat sebelum kamu dengan sebab banyak soalan, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan beza umat terdahulu dengan para nabi mereka. Itu sebab rosak. Tanya tak apa, tapi bila tanya tu, bila nabi-nabi jawab, rasul jawab, mereka tak setuju. Ya, mereka tak setuju. Ya. Tanya mufti, apa hukum rentas sendiri? Mufti kata haram. Oh, mufti bodoh. Marah kat mufti. Jangan tanya. Jangan tanya nak rentas. Kan, bila tanya mufti kata haram, marah kat mufti pula. Ya. Contoh. Contoh. Jangan tanya. Ya. Ada masjid buka puasa awal 3 minit. Jangan tanya. Batal ke tak batal? Tak usah tanya. Diam sudah. Bila tanya, rojok mufti kata batal, kena qada. Allahu akbar. Penat nah. Tak usah tanyalah. Diam-diam sudahlah. Ya Allah, macam mana nak buat ni ya Allah, kan? Diam sudahlah. Bila tanya, mufti jawab kena qada, tak setuju. Marah dengan mufti. Marah dengan mufti ada. Jadi selamat dia jangan tanya. Jangan bikas roti soal, jangan tanya. Kan? Tanya. Jadi kalau orang tanya, hang buka puasa macam mana? Azan awal 3 minit. Tak, kami biasanya tunggu dulu. Biasanya. Hari ni jangan cerita kita buka puasa awal. Kan? Serah pada Allah Ta'ala lah. Kan? Jadi bila tanya Nabi, bila Nabi jawab haram, marah. Tak setuju. Macam Bani Israel lah. Nabi Musa suruh sembelih, antadbahu baqarah, sembelih lembu, tanya warna apa, tanya ni. Kalau tangkap mana-mana lembu sembelih, selesai masalah. Dah duk tanya. Kan? Kalau tak tanya sembelih, Nabi Musa kata, aku bukan minta warna ni, aku minta warna. Tak sebut pun warna. Tapi bila tanya warna, Nabi Musa jawab warna ni. Jadi jangan tanya banyak. Jadi alhamdulillah kita ni baguslah. Bila kuliah subuh, kuliah maghrib memang tak ada soalan. Memang tak ada soalan. Pasal kita beramal dengan hadis Nabi. Tapi dalam hadis ni bukan kata tak boleh tanya. Dia kata banyak kasrah, banyak tanya. Tanya 1-2 soalan tak apalah kan, tak banyak. Kemudian Nabi kata, fa idza nahaitukum, apabila aku larang kamu daripada sesuatu, fajtanibuh, jauhilah dia. Yang Nabi larang tinggalkan. Wa idza amartukum, apabila aku suruh dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka buatlah sekadar kemampuan. Jadi dalam hadis ini dia ada 2 konsep. Konsep yang pertama, konsep Nabi larang, Nabi tegar. Konsep yang kedua, Nabi suruh. Yang Nabi tegar, jangan buat. Yang Nabi suruh, buat sekadar kemampuan. Itu prinsip. Ada benda Nabi tak tegar, Nabi tak suruh. Ada benda Nabi tak tegar, Nabi tak suruh. Misalnya, kita semayang tarawih, lepas tarawih ada selawat antara tarawih tu. Nabi tegar tak? Nabi tak tegar, Nabi suruh tak? Lepas tarawih? Tak. Jadi yang ni boleh bincang lagi. Pasal Nabi tak tegar. Prinsip dia dalam hadis Nabi kata, aku tegar, jangan buat. Aku suruh, buat sekadar kemampuan. Tapi memang Nabi suruh selawat. Nabi suruh selawat kan? Ada umum Nabi suruh selawat. Jadi sini selawat lepas tarawih ni dia masuk dalam ni. Benda Nabi tak larang, benda Nabi tak apa suruh secara khusus. Tapi Nabi suruh secara umum.
Nampak kan? Jadi kalau kata Nabi tak buat, ya betul, tapi prinsip dia Nabi tak tegah. Ini hadis sahih. Idza nahaitukum, apabila aku larang jangan buat. Apabila aku suruh buat sekadar kemampuan. Jadi ada benda Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Ya. Kita nak selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak kita tambah sayyidina? Nabi tegah tak? Nabi tak tegah. Nabi suruh tak tambah sayyidina? Tak juga. Tapi Nabi itu sayyid tak? Nabi itu memang sayyid. Kerana Nabi kata, aku ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid anak Adam. Nabi itu memang sayyid. Nabi mengaku. Jadi sinilah maknanya masih lagi. Siapa nak tambah, tak mau tambah pun tak apa. Pasal Nabi itu memang sayyid. Tu kami. Tu kami, sayyidina, our sayyid. Jadi kata Nabi tak larang. Jadi sebab tu masyarakat kita, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya, konsep dia tu. Itulah, jadi Nabi suruh kita buat, yang Nabi larang kita tinggalkan. Ya. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Nanti lepas Ramadan kita sambung pada halaman 24 tentang malaikat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak ada buku boleh ambil sini sikit, RM10 semua.